pagi ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita mulakan sama-sama dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah, pada pagi ini kita akan teruskan kitab kita 40 hadis amal soleh, masuk dalam bab hadis yang ke-6, kelebihan membina masjid. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahu membina sebuah masjid dengan mengharapkan keredaan Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala membina baginya seperti masjid itu satu istana di dalam syurga. Masjid berasal daripada perkataan sujud, membawa makna tempat sujud. Baik. Pagi ini adalah hadis berkaitan dengan kelebihan membina atau membina masjid lah. Masjid ni asal dia daripada perkataan sajadah. Sajadah ni maknanya sujud. Dalam 13 rukun semayang diambil perkataan sujud tu untuk jadi masjid. Masjid dalam bahasa Arab maknanya tempat sujud. Kalau maqam, tempat diri. Kan ada maqam Ibrahim tu tapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim duduk dalam tu. Dengan pergi buat tahlil tu, masa duduk tawaf tu berhenti buat tahlil. Tak, tu bukan Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya tapak saja. Maqam. Boleh sahaja boleh sahaja dinamakan masjid itu dengan rukun-rukun Islam yang lain. Contohnya rukun Islam berdiri, rukun Islam rukun semayang, rukuk boleh duduk di antara dua sujud. Semua 13 rukun tu dia boleh guna untuk nama. Tapi sebab apa dia guna untuk sujud?
Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Lokasi manusia paling dekat dengan Allah dalam sembahyang adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa kepada Tuhan kamu. Maknanya masjid ni bila seolah-olah masjid ni bila kita berada di posisi sujud, kita dekat sangat dengan Allah. Maknanya kalau main masjid selalu seolah-olah orang tu dia rapat dan dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak main secara automatiknya dia adalah orang yang jauh daripada Allah SWT. Hanya dengan abang lah, hang ni adalah pemimpin tarikat ke, wali Allah ke, serban sekolah ke. Tapi kalau tak main masjid, tak main sembahyang berjemaah, maka dia tak masuk dalam kategori orang yang hebat. Sebab Nabi SAW tak pernah tinggal main masjid. Dia akan main hari-hari dan selalu dia akan main. Jadi masjid ni dia ada peranan yang sangat besar dan sangat hebat. Sebab tu siapa yang bertanggungjawab dalam membina masjid, maka dia dapat. Bina ni termasuk semua benda lah. Apa dia yang penuhnya? Kalau kita nak buat surau atau masjid, baru dia ada jawatan kuasa pelaksana untuk bina. Daripada pengerusi dia, SU dia, daripada semua orang yang terlibat bersungguh-sungguh secara langsung atau tak langsung, sehingga terbina satu tempat ibadat, masjid, surau ke, semua orang termasuk dalam kategori orang yang dapat pahala membina masjid. Tapi kalau kita dah bina masjid tu, jadi masjid tu jadi huru-hara ada juga. Pentadbiran, pengurusan dalam masjid tu pun tak betul. Sehingga orang main masjid pun jadi tak boleh nak sembahyang betul, imam tak ada, bilal tak ada, khatib tak ada dan sebagainya. Tapi kita orang yang betul balik pengurusan tu, bagi elok balik. Tak ada mesyuarat agung kan, contoh, lepas tu kita masuk balik jadi elok apa semua tu. Hasil juga pahala kebaikan untuk orang yang khidmat dengan masjid. Dalam apa jua versi, janji masjid tu dia ada sumbangan untuk dia buat baik, untuk bagi orang ibadat pada Allah SWT. Dia dapat pahala yang sangat banyak. Bina ni bukan sahaja, maksud bina ni bina baru, atau kata ulama penambahbaikan dari segi pembangunan atau pengurusan. Contoh, masjid kita dulu sikit je, lepas tu kita fikir kita nak tambah sikit lagi, maka kita ada sumbangan kewangan yang kita bagi untuk membina masjid tu sikit banyak tak kira, maka insya-Allah kita akan dapat pahala kita yang berterusan. Pahala berterusan. Dan ia adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Tempat yang paling Allah tak minat adalah pasar dan market. Masjid Allah suka sebab apa? Sebab di sini dibesarkan Allah. Kita main masjid ni Allah pelihara kita. Pelihara macam mana? Telinga kita tak dengar benda tak elok, dengan harapan lah. Sebab apa dengan harapan? Sebab kadang-kadang lepas masa sembahyang dia elok, lepas sembahyang nak tahu cerita, dia punya ayat tu, starter kit dia. Nak tahu tak cerita tu memang bagi jahanam tu. Tapi masa sembahyang kita dengar tok imam baca, lepas tu kita wirid, kita duduk dalam masjid, kita punya batasan muslimin dengan muslimat pun cantik dah. Mereka pun siap tutup aurat. Tak ada orang main masjid tak tutup aurat, tak ada. Tapi tuan-tuan, macam masjid tuan-tuan ni bagus juga. Saya tak tahulah yang depan ni duduk apa. Sebab saya menghadap ke sini, tuan-tuan menghadap saya menghadap belakang. Muslimat hadut ada ni baguslah bertakwa, beriman dan solehah. Kadang-kadang hak singgah main sembahyang. Kalau saya mengajak masjid-masjid hak tepi jalan kan, hak jenis orang berhenti sembahyang singgah dengan family apa semua ni, dia masuk main daripada belakang, bukan masjid ni, contoh dia masuk main daripada belakang,
Tambah kalau dalam masjid tu tempat perempuan, tandas dia sambung dengan tempat perempuan tu, dia tak payah keluar dah. Tempat wuduk tu dia memang betul-betul belakang muslimat. Dia main dia boleh buka tudung depan tu ya. Tudung dia lempak di bawah. Ni apa anak tudung tu dia lempak tepi tu je. Dia pergi ambil wuduk. Yang kita duduk kuliah di sini. Satu dah. Tu masalah dia tak jaga. Habis semua dah habis, dah selesai. Dia buka tudung dia, dia buka telekung dia, belakang ada cermin, dia duduk adjust tudung dia dengan baru nak pakai tudung semua. Jadi tak cermat tu. Saya suka kalau masjid negeri dia ada macam ni, macam kita ni. Dia ada tirai yang bulat macam tu. Jadi dia boleh masuk dalam tu, dia tutup tu, dia perbetul tudung dia apa semua boleh, tak kira dia keluar boleh. Boleh tak? Masjid lain yang ada adalah Masjid At-Taqwa Taman Tun Sa'dun, ada juga. Dah 2-3 tempat. Saya pun kadang-kadang kalau saya kuliah, saya habaq, kalau tak ada, kita wujudkanlah satu lokasi, satu ruang, sebab dia ada depa senang. Macam kita ni boleh belah tepi ni kita tak buka kan. Jadi depa boleh tepi tu. Saya tak tahulah ada cermin ke tak. Kebiasaannya secara keseluruhannya orang perempuan main sembahyang ni terpelihara. Sebab depa duduk sama depa, dah lah pakai baju siap dah, pakai pula telekung lagi kat atas. Maknanya sangat terpelihara. Orang duduk di masjid lama ni, Allah pelihara dia lebih lama lagi. Lepas tu jemaah tabligh kalau keluar ni jemaah 3 hari duduk di masjid, 40 hari duduk di masjid. 40 hari duduk di masjid maknanya apa? Sembahyang 5 waktu memang on time lah. 40 hari duduk masjid tu maknanya apa? Qabliyah ba'diyah tak payah risau dah. Lepas tu tak ada lah buat benda-benda dosa maksiat dan sebagainya. Semua tu benda-benda yang sangat baik dan sangat bagus kerana terpelihara daripada tu. Sebab Allah suka sangat masjid ni, Allah suka. Dah lah majlis ilmu pun Allah suka dah. Yang kedua, masjid pun Allah suka juga. Pagi-pagi cuti ni Allah pilih kita duduk di tua. Satu majlis yang hebat, satu lagi di dalam lokasi yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat besar pahala orang yang memberi sumbangan wakaf untuk tujuan pembinaan masjid mengikut kemampuan masing-masing. Sumbangan yang sedikit pun dengan niat yang ikhlas diterima oleh Allah. Saya ni tuan-tuan surau kat Bayan Baru tu, surau Asyakirin tu, saya terlibat dah. Bukan pengurusi pembinaan, pengurusi surau, tapi pengurusi dalam badan AJK pembinaan tu ada. Setakat saya ada ni tuan-tuan, ada individu yang dia telefon lah, dia beritahu, Ustaz saya ada duit sikit nak bagi, dia bagi. Saya kata boleh masukkannya, nak resit tak? Dia kata ya, saya nak resit. Saya bagi kat dia. Berapa dia bagi tuan-tuan? 50,000 dia bagi. Lepas tu lama sikit lagi dia bagi lagi sekali. Lepas tu hak terkini sebelum habis pembinaan tu dia tanya lagi, ada lagi tak? Saya kata boleh juga. Dia bagi 150,000 dia bagi. Dia seorang ni. Ada itu orang yang ada macam saya rasa ada kemewahan sikit, datuk ke mana tahu tu. Ada seorang lagi bagi duit banyak tak? 50,000 dia bagi. Tapi dia kerja macam kita, macam biasa-biasa. Dia bukan hebat mana. Dia kata, Ustaz, baru ni ayah saya meninggal, jadi kami dapatlah duit faraid tu. Jadi saya dah fikir-fikir, saya tak mau ambil duit faraid tu, semua saya nak bagi kat masjid surau. Ustaz, dia kata, ya Allah, 50,000. Agak-agak kita kalau dapat tu lepas 50,000 kan, lepas 500 je. Tu nampak macam geng mazhab 500 dah ni. 500 pun mujak, 50 sudah. Hak lain dia balas. Kalau dia tak balas pun, isteri dia kata, abang tak payahlah derma sampai 50,000, merepek abang ni. Lama lah kita nak tukar peti ais baru. Lama lah kita nak tukar awning baru rumah kita. Kalau hujan, kerja basah je kereta kita. Jadi macam mana? Dia main ujian tu, bila duit dia banyak, dia tak tahu nak derma ke tak. Batu lama kata, hang nak derma tak payah tunggu kaya, hang derma je. Sebab bila kaya belum tentu hang akan derma.
Sebab ramai orang kadang-kadang bila Allah uji, dia rasa tak tahu dia nak derma ke tak. Gitu. Kita boleh sembang lah. Aku kalau ada duit banyak, aku derma masjid gila-gila. Sembang boleh kedai kopi. Tapi bila hang ada duit, realitinya belum tentu. Macam kita katalah kat pegawai-pegawai kan, kita kata apalah dia ni pegawai ni makan rasuah, hang ni tak betul ni, hang kerja hang tak amanah, sembang lah. Sebab kita tak ada, Allah tak uji kita dengan uji ke tu. Tuan-tuan, orang meletak cek dalam borang kita nak buat sign kertas kerja tu, dalam tu ada cek 100,000. Kawan tu ada depan. Kita kata ni apa? Mana? Tu hadiah. Hadiah kasih sama lu dia tahu. 100,000 gede-gede mata pun gede-gede situ. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Dia fikir dia nak sign ke tak tu. Allah bagi uji, baru kita tahu level kita tu kemas ke tak kemas. Kita marah orang pergi tengok bomo kan, apalah apa ni, tahu dah sihir, khurafat apa semua tu. Pergi jumpa bomo, barang hilang, dia mana tahu. Dia pun wah aku dengar ceramah ustaz Zakan lah, terajang meja-meja apa, rantai isteri dia pokong 12,000 hilang. Dia kata ada bomo kat Greek, kat Perak tu, dia boleh photostate gambar di tepi WhatsApp kat dia. Dia kata, "Tok, ni barang saya ni. Tok tengok kat WhatsApp." Tok kata kat dia, "Hang WhatsApp main gambar dia kat tu. Aku sihirkan dia." Jadi macam tu lah. Main WhatsApp. Buka Facebook kawan tu, ada gambar dia dengan family dia, hantar. Main aku sihir dia, pergi lingkup family dia. Dia macam tu. Tapi dia pandai tengok-tengok barang hilang semua ni. Pada hari rantai isteri kita hilang, malam tu kita nak tidur, otak kita pun duk main kau. Tak telefon ke tak telefon Greek ni, nak pi ke tak pi, nak pi ke tak pi. Dia main. Sebab ujian dia main kat kita, barang hilang, motor hilang, rantai hilang. Ketika tu dia main ujian. Maka orang yang hebat adalah bila Allah uji dia, dia boleh tahan dan dia boleh mampu bersabar dengan ujian. Macam hadis sebut tentang 7 golongan yang terpelihara daripada susah padang mahsyar tu. Salah satunya adalah siapa? Adalah orang lelaki yang di-offer untuk berzina oleh seorang perempuan yang comel dan lawa, dan dia tu ada duit yang sangat banyak dan ada kemewahan, ada pangkat yang besar. Dia offer untuk berzina dengan kawan tu. Kawan tu dia kata, "Inni akhafullah." Aku takut dengan Allah. Tak ramai macam tu. Tambah akhir zaman ni. Dia kata, "Bukan aku bercari, perempuan tu mencari aku." Dah lah tiap-tiap bulan dapat allowance daripada perempuan tu. Berzina dapat allowance tambahan pula, bonus. Setiap kali berzina dapat duit, setiap kali berzina dapat duit. Uish, tawaran hebat ni. Kita kata, "Hang tak tahu ke zina tu berdosa semua?" Kena markah tu WhatsApp kita pula. "Abang free tak hujung minggu ni?" Goyang Jadi doa ke Allah supaya Allah tak uji kita dengan ujian yang besar-besar. Sebab kita pun bukan kemas sangat, kita pun bukan hebat sangat. Allah uji sikit-sikit ya, kadang-kadang kita pun jadi lalai dan leka pada Allah. Jadi kita doa supaya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sangat besar pahala orang yang buat wakaf. Jadi balik kita pada ni. Dan saya tengok dekat akaun bank surau tu, ada orang tiap-tiap hari secara istiqamah derma RM1. Tiap-tiap pagi dia akan derma. Dia punya time tu dalam 9 atau 10 pagi, dia macam, saya ingat dia auto detect kot, dia akan buat auto macam tu. Cukup pukul 9, 10 macam tu, pak. Saya tengok setiap hari ada 2 sen ada orang bagi 2 sen, 5 sen ada, 3 sen ada, 10 sen ada, 50 sen ada. Yang saya tengok dalam ramai-ramai tu, yang paling istiqamah RM1 je. Kemungkinan jumlah tu tak besar, tetapi tiap-tiap hari dia infak fi sabilillah, perkara tu sangat baik dan bagus. Jadi kita tengoklah mana-mana pembinaan surau masjid yang ada, kita boleh sama-sama sumbang. Kalau saya difahamkan ni, Ustaz Zamri yang kita duk mengaji kitab dia ni, dekat Penaga ni, pondok dia dalam pembinaan. Bukan pondok, masjid dia dalam pembinaan. Minggu lepas saya tengok daripada buat tiles.
Rangka masjid tu dah ada dah. Mungkin lah tak lama lagi akan siap. Tuan-tuan boleh WhatsApp ni kat Ustaz Zamri ni, ada nombor kat dalam ni. Tanya Ustaz, kami daripada masjid sekian-sekian. Tadi Ustaz kuliah subuh dia bagi tahu kat kami, kata masjid Ustaz ni, kami nak buat collection sikit, nak buat sumbangan, boleh tak Ustaz? Tuan-tuan buat, hantar collection sikit. Dia ni RM10, dia ni RM20, berapa pun tak apa. Kumpul, nak bank in boleh, nak pi tengok madrasah dia pun pi boleh juga, pi ziarah madrasah dia, terus bagi sumbangan dekat dia. Itulah antara yang sekarang ni yang saya berani abang. Sebab kita nak recommend tempat pun tak berani ke. Kadang-kadang kita pun tak tahu buat collection, tapi masjid surau tak siap pun. Ada ustaz kadang-kadang saya bagi juga, mereka kata buat masjid dekat Naratiwat, dekat Bangkok, dekat mana-mana tu. Tak tahulah masjid tu jadi ke tak. Kalau jadi alhamdulillah lah. Kalau tak jadi kena ranjau 2 kali pahala. Siapa derma kena murung 2 kali pahala dia dapat. 1 pahala derma, 1 pahala kena murung. Bagi tahu ke tak tahu. Kita bukan tahu, takkan nak pergi cek di Naratiwat, takkan bagi RM10 nak pergi Naratiwat nak cek, tak padan. Nak tembak di Siam tinggal orang tu, tak padan tu. Jadi antara tempat yang saya boleh habaq dalam waktu yang ringkas dan pendek macam ini, lokasi dia adalah Ma'had Taujih. Sedang buat pembinaan. Jangan bagi kat saya, bagi terus kat dia. Sedang. Yang sedikit dengan niat ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tuan-tuan, saya cerita ada Dr. Zulkifli tu kan, bekas Menteri Agama tu, dia pernah buat satu perkongsian. Ada satu raja dekat satu kampung tu, yang di kampung tu ada satu masjid yang sedang dibina, tapi sikit lagi nak siap masjid tu, macam dekat-dekat nak siap dah lah. Raja ni bila dia tidur malam tu, dia diilhamkan satu nama. Orang kata dalam mimpi tu ada orang bagi tahu kat dia, namakan masjid ni dengan nama sekian-sekian-sekian. Dia mimpi hari kedua, dia mimpi hari ketiga, beberapa hari dia mimpi. Dia panggil dia punya orang-orang istana dia, dia tanya dekat menteri-menteri yang ada, dekat hulu balang yang ada, adik-beradik hampa, isteri hampa, anak perempuan apa, ada kan nama ni? Ni nama ni. Tak tuanku, kami tak ada nama ni, kami tak kenal pun. Ada tak di kalangan siapa-siapa lah yang kawasan dalam istana ni yang nama dia macam ni? Dia kata tak ada. Maka dipanggil lah, macam buat pengumuman di kampung tu, siapa-siapa yang kenal orang di kampung ni atau adik-beradik dia yang nama macam ni, tolong mai menghadap aku. Dia umum lah dekat semua orang. Jadi masyarakat mula sembang, benda tu viral. Sehinggalah ada satu orang, dia mai jumpa staf raja ni, dia kata di hujung kampung ada satu makcik perempuan yang miskin, yang tua, nama dia yang ni, sama sebiji dengan nama ni, nama yang kita buat pengumuman. Aku rasa berita ni tak sampai kat dia, dia pun duduk di hujung kampung. Maka gerakan untuk pergi cari raja tu, rakyat tadi tu, orang yang nama dia tu dibuat, dia pergi dekat dia, pergi cari dia, jumpa dia. Dia kata dia hang siap cepat, raja nak jumpa dengan hang. Dia kata raja jumpa aku. Dia pun siap. Dia kata siap apa, aku ada baju ni ya. Ni aku punya siap. Tak apa, mai angkat, mai bawa dia mai menghadaplah tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, patik mohon menghadap. Tuanku tanya kat dia, nama hang apa? Dia beritahu lah, nama sekian-sekian. Raja tu tanya kat dia, hang tahu ke kampung kita ni buat masjid baru? Dia kata saya tahu. Tak jauh lah dengan rumah saya, boleh nampak lah daripada rumah saya tu. Tu raja tu kata lah, apa sumbangan hang untuk masjid tu? Dia kata, sumbangan
Wahai tuanku, saya pun minggu ni dah masuk 4 kali lah bersamamu TV3 punya rumah saya. Rumah saya tirai, Astro Awani main, MPK punya rumah bagi sumbangan. Saya pun kais pagi makan, tak makan, tak kais tak makan lah petang. Jadi macam tu je hidup. Makan pun pucuk paku ada belakang rumah betul ya. Saya ni miskin, rumah tirai susah, saya pun jadi tak ketahuan. Saya nak sumbang untuk diri saya pun tak ketahuan. Tapi macam mana saya nak sumbang masjid? Lepas tu raja tu cerita kat dia, sebenarnya macam ni. Dia menangis. Dia kata, tuanku, saya nak abang satu rahsia. Saya tiap-tiap hari bila saya bangun pagi, saya nampak masjid tu dalam pembinaan. Saya seronok sangat. Tapi saya duk ingat di hati saya, aku nak bagi sesuatu, aku duit tak ada, tak tahu cari kat mana. Tapi nak ada contribution tu, sumbangan tu nak ada juga. Apa saya buat? Tiap-tiap malam saya akan isi ayam di dalam geriba. Geriba ni adalah kulit kambing yang telah dibersihkan semua elok-elok. Mereka buat macam bekas cantik macam tu, tutup, isi ayam. Kalau geriba kulit kambing tu isi ayam, esok pagi dia akan jadi macam labu sayung. Dia sejuk. Taklah sejuk macam peti ais kowe kita, taklah. Tapi dia sejuk daripada biasa. Saya akan letak ayam tu di luar rumah saya. Pagi-pagi pekerja nak pergi masjid tu, dia akan lalu depan rumah saya dan mereka akan berhenti minum air dulu. Saya sediakan mereka air, tenaga untuk mereka pergi buat masjid tu. Dan habis air tu, saya akan isi air baru, simpan. Hari petang dekat-dekat maghrib nanti mereka nak balik nanti, air tu dan sejuk balik, mereka akan berhenti, penat, lelah mereka buat kerja untuk masjid tadi tu, kemudian akan dibiayai oleh siapa pula? Saya akan bagi dia balik. Raja kata, mungkin sebab baik hang, niat hang yang baik, walaupun hang tak bagi duit, tetapi niat hang baik untuk melihat pembangunan masjid tu, Allah ilhamkan aku supaya namakan masjid ni atas nama hang. Tuan-tuan, saya nak faham, kadang-kadang pembinaan masjid yang kita nak join ni bukan mesti kita bagi jumlah duit yang banyak. Sekadar apa-apa saja yang kita boleh buat sesuatu untuk kebaikan. Terutama apabila kita sendiri yang terlibat secara langsung dengan projek pembinaan masjid dan surau. Ramai orang yang dia ranjau, tipu tanah, tipu simen, pasang lebih, besi tak ikut spek. Kadang-kadang geng pembinaan tu tak lantik. Macam konstruk, macam nak jaga mereka ni, dia tak lantik. Dia buat tu, geng-geng masjid kita mana tahu besi macam mana apa semua buat tu ya. Dia balas duit banyak-banyak tu. Dia tahu sebab duit masjid ni, duit wakaf sangat banyak. Orang bank in beribu-ribu, kat juta. Maka dia pun guna kesempatan, dia buat lebih kurang yang masjid. Lepas 2 tahun pintu terkeluar, lepas 2 tahun lagi cermin sliding door terkeluar, ini terkeluar, ini terkeluar. Maka kalau buat masjid dapat pahala yang sangat banyak, tapi kalau hang buat naya ke masjid, maka hang akan dapat dosa yang sangat banyak. Sebab tu tengok kadang-kadang kalau kontraktor tu Cina, dia kata, oh ini Tuhannya lah, tak boleh kasih buat main-mainnya. Dia pula faham, sebab dia tahu pahala nak cari kebaikan. Dengan niat yang ikhlas diterima oleh Allah. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bana masjidan kamafhasi fatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bina sebuah masjid walaupun sebesar sarang burung merpati atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bina sebuah istana baginya di dalam syurga. Kalau ikut logiknya, kalau masjid besar sarang burung atau lebih kecil daripada tu, siapa nak sembahyang? Smurf boleh lah sembahyang, dia kecil. Kita boleh sembahyang? Tak boleh. Lepas tu buat apa? Buat masjid kecil-kecil ke tu? Bukan. Maknanya adalah sumbangan sebanyak tu
Setakat hang bagi RM10 bukan boleh buat apa. RM10 hang tu nak buat sarang burung pun tak lepas. Maknanya Nabi kata apa? Nabi SAW sebut berapa banyak hang bagi pun untuk masjid tak ada masalah. Semua tu termasuk dalam kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Selain pembinaan masjid di sudut fizikal, pembinaan masjid juga ditafsirkan sebagai dengan niat solat berjemaah, terlibat secara aktif dalam semua aktiviti yang dianjurkan masjid, pengisian majlis ilmu, menjaga kebersihan dan keceriaan. Termasuk juga semualah pengurusan. Jadi orang yang pegang jawatan ahli jawatan kuasa ni, pahala yang sangat banyak Allah bagi. Kadang-kadang ada waktu kuliah yang dia kena duduk, dia kena main, ada masjid buat kuliah duha. Jadi semua benda main. Jadi bagusnya kerana kesemua tu membawa faedah banyak. Sebab tu saya beritahu kat tuan-tuan, masjid kita ni jangan berhenti di ceramah agama ya. Ceramah agama bagus, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak bagus. Saya bagi cadangan tuan-tuan kat tuan-tuan, kita boleh lajak ceramah yang bukan agama. Bukan agama tu maksudnya tak spesifik agama. Contoh, tuan-tuan boleh panggil doktor jantung daripada GH. Panggil dia main. Kita di Bayan Baru ada doktor pakar tu, Dr. Syahul Hamid, pakar jantung. Siap pantai pinjam dia. Satu Ahad dia kerja kat pantai. Sebab pakar hebat sangat lah. Jadi tuan-tuan boleh panggil dia, buat surat dekat GH, panggil dia main. So dia tunjuk slide. Kalau ada slide kan kita pasang, so dia tunjuk jantung macam ni. Esok tu pula bila-bila secara berkala 2 bulan sekali panggil pula doktor cerita pasal kencing manis. Kencing manis ni macam mana, ubat apa duk makan. Bawa ubat-ubat kita, kalau boleh kita bawa main ubat kita. Tunjuk ubat dia macam ni kami nak makan, boleh ke tak boleh ke, apa ke ubat apa. Biar kita kenal. Sebab kebanyakan kita hak main semayang ni mau jenis penyakit je. Bukan jenis sihat. Ajar-ajar sihat je. Kalau orang buat kenduri makan, malam makan, tak kisah dah, malam ke pagi ke apa ke. Tawakal lah Tuhan jaga kita lepas tu. Padahal bukan sihat pun. Cuba panggil orang-orang kesihatan main, doktor boleh? Boleh. Sekali-sekala buat ceramah khas untuk perempuan. Apa dia berkaitan dengan sakit puan. Macam mana? Panggil dia main cerita. Laki tak payah main, bagi perempuan dia main. Yang anak-anak perempuan kita Form 3, Form 2, Form 4 balik college apa semua tu, kumpul ramai-ramai. So dia cakap, tanya apa? Tanyalah, tak payah malu. Sebab perempuan sama perempuan je. Boleh tak? Boleh. Tak mesti ceramah agama. Doktor gigi boleh. Saya pernah panggil di surau doktor gigi. Dia bawa gigi macam Ipin Upin. Orang tak tahu. Orang-orang kampung tanya, Ustaz apa Ustaz panggil doktor gigi? Yalah, gigi pun Islam juga. Han tak ada gigi macam mana nak sebut tha? Macam mana nak sebut dha? Inna a'tainakal kautsar. Tha kena keluar. Kalau tak ada lidah, inna a'tainakal kautsar. Kecil liok orang. Tak boleh ke? Gigi panggil, jantung panggil, kesihatan panggil, orat saraf pula panggil. Sekali-sekala supaya kita dapat pendedahan. Oh macam ni. Bagus ya? Bagus. Sekali-sekala bungkus geng-geng AJK ni, geng-geng masjid kita ni, sekali-sekala ngaji tiap-tiap hari tak larat oh. Tutup kitab lah, bawa semua pergi berjalan mana-mana. Pergi tu tempat Ustaz Kazim ke, sewa bas. Masjid sewa bas tu, siapa nak pergi Madrasah Al-Barakah tempat Ustaz Kazim, tulis. Siapa nak pergi madrasah pondok dekat Kedah, kita pergi, jom buat collection sikit bagi kami daripada Masjid Matang, kami bagi kat madrasah. Bukan nak, yalah madrasah ke, lepas tu pergi berjalan, bukan Rabu ke, pekan Khamis ke, pekan Jumaat ke apa ke. Bagi berjalan, bagi seronok, bagi duduk ukhuwah. Itu pun sebahagian daripada kasih sayang juga. Tak mesti kita mengaji je. Sebab dalam perjalanan mungkin kita bawa satu orang ustaz ke, dia boleh tazkirah kat kita ke, sampai situ belajar macam-macam ke apa. Boleh dia santai-santai kan. Cari ruang. Orang perempuan boleh tak panggil chef? Boleh. Kami geng-geng perempuan, kami nak anjur untuk masjid hari Ahad ni, kami nak panggil chef. Menu dia bihun. Bihun je. Bihun saya dah masak lama dah. Tu bihun cara 20 tahun dah, suami pun jemu makan bihun tu. Try tengok macam mana chef buat bihun, chef hotel.
Tengok, macam ni dia buat ni, tak pernah jumpa lagi, bihun buah belacan. Contoh, tak pernah orang buat ni, try tengok, suami minat, dapat pahala. Khusus bukan khusus, teknik buat kek, buat nasi biryani, buat nasi Arab. Dulu saya panggil Ustaz Suhaizi. Ustaz Suhaizi, saya panggil dia masak nasi Arab, buat collection seorang RM10. Barang semua dia beli, dia main, bawa periuk dia, ayam dia, buat semua siap dah. Dia buat main pagi tu tinggal kereta, dia letak, tunjuk macam mana masak nasi Arab. Lepas masak tu, bawang-bawang pagi tu kita potong, rewang apa semua siap dah. Hari tu masak, hari tu juga makan nasi Arab tu. Macam ni. Boleh. Dia tak mesti ceramah setiap hari gitu, mengaji kitab ya. Macam ni pun kira mengaji juga, mengimarahkan masjid. Jadi orang luar ni dia berkata, masjid ni dia bukan ceramah dia macam-macam dia ada. Bagus. Kita pelbagaikan program anak-anak, program remaja. Semua tu saya nak bagi tuan-tuan, semua tu yang terlibat Allah bagi pahala. Kerana mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh-tokoh kita nak bagi, tokoh Maulid peringkat negeri, tokoh Isra' Mi'raj peringkat masjid Matang. Kita buat ceramah Isra' Mi'raj kan. Lepas kita ceramah Isra' Mi'raj, Ustaz duduk Ustaz tolong bagi dekat masjid kami, peringkat masjid kami ada tokoh Isra' Mi'raj. Orang tak pernah buat, tak apa orang buat, bukan dosa pun. Siapa tokoh? Tok Siok. Tok Siok ni orang yang hebat. Kita tak pernah highlight dia. Dia main awal masjid, buka pintu semua, kemas, bersih, tandas. Orang bukan kenal dia pun. Tokoh Isra' Mi'raj, bubuh banner besar-besar, asyik muka Ustaz Syafi'i kat depan, bagi muka dia pula masuk TV gitu. Nanti tokoh Maulid Rasul bagi Bilal pula. Nanti tokoh apa lagi hari kebesaran Islam, tokoh hari raya ke apa, buah apa-apa. Sebab kita nak bagi penghargaan pada semua pegawai-pegawai masjid yang banyak tolong. SU kita banyak tolong, pengatur kuliah. Sabut tuan-tuan, pengatur kuliah ni kena adjust bagi ustaz tu nak main. Kerana dia kata dia tak boleh main hari ni, esok dia tak boleh main, ganti dengan ustaz lain, yang nak cari ustaz lain pula. Ustaz kerja tak main, orang kampung marah, apa ni ceramah tak ada, asyik kerja tak ada. Yang kena SU, yang kena pengatur kuliah, padahal ustaz tu yang tak main. Banyak tak kerja, banyak. Sekali-sekala, setahun sekali bagi anugerah kat mereka. Dia bersonok dah. Seronok. Ujung tahun semua AJK pergi berjalan, pergi resort mana-mana janda baik. Bukan pergi jumpa janda baik, pergi resort. Saya buat khusus umrah dulu, ada syarikat bawa saya pergi ke janda baik. Ada satu resort buat khusus di situ. Khusus tu untuk mutawif. Ajaibnya, di resort yang sama ada masjid daripada Selayang. Masjid Selayang apa macam tu lah. Mereka satu tim AJK dengan family, dengan anak semua ni main bercuti di situ 3 hari. Hujung tahun bincang untuk program tahun 2000, tahun depan lah, kata 2025, bincang program sepanjang 2025. Bincang tu nama ya, burung bukan bincang apa saja, pergi seronok bawa isteri anak main-main saja betul, seronok-seronok betul. Bagus ya tuan-tuan, tak ada masalah kan. Sebab tu mengeratkan silaturahim. Kita nak semua orang kerjasama. Semua tu termasuk dalam kebaikan. Jadi maknanya masjid dia tak mesti ceramah ya, apa-apa aktiviti. Kata pengarang, solat berjemaah dianjurkan oleh pihak masjid, pengisian majlis ilmu serta menjaga kebersihan dan keceriaan, semua dapat pahala. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apa kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk dalam orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi itulah beberapa benda yang kita boleh ambil berkaitan bina dan pengimarahan masjid pada pagi ini. InsyaAllah dalam sedi akan datang kita akan tengok kelebihan jalan kaki ke masjid.
insyaallah. Baik, kita mulai dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina warḍina warḍ 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.